Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi yang baik ini kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama belajar tentang satu tajuk, iaitu masih lagi dalam tajuk kita diminta supaya timbulkan dalam jiwa kita dan perasaan kita rasa harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang disebut dengan ar-raja. Sebelum daripada ni kita diajar supaya timbulkan perasaan al-khawf. Al-khawf wal-raja' ni satu amalan yang kita sentiasa timbulkan dalam jiwa setiap di kalangan kita. Bila kita ni, kita hidup di atas muka bumi ini, jangan kita lepas daripada amalan ini. Amalan yang disebut dengan amalan hati. Amalan ni bukannya melibatkan yang disebutkan dengan jasad, luaran kita, tidak, tetapi dia melibatkan yang disebutkan dengan dalaman kita. Dalaman kita ni, kita jangan nampak amalan ni hanyalah amalan luaran saja yang perlu kita jaga. Tetapi amalan dalaman ni pun kita kena jaga juga dalam hidup kita, iaitu salah satunya ialah kita letakkan rasa harap kepada Allah. Raja' tu kena besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa harap terhadap syurga Allah. Dan kita minta supaya kita ni dijauhkan daripada neraka Allah. Neraka Allah tu kita timbulkan rasa khauf pada diri kita. Dan timbulkan ini dia kena sentiasa setiap hari dan setiap masa. Dia tak boleh. Kerana kalau sekiranya kita biarkan perasaan ini berterusan dalam hidup kita, yang kita tak jadikan perasaan ini sebagai satu amalan dalam kehidupan kita ini, lama-lama kecintaan kita pada dunia ini menjadi menebal. Kecintaan kita pada dunia ini jadi besar pada diri kita. Islam dia tak nak demikian. Islam dia nak dalam hidup kita ni, kita sentiasa dalam hidup kita ni semakin lama kita hidup, semakin rasa harap pada Allah. Semakin yang disebut dengan kita ni, semakin kita dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin kita ni dekat dengan Allah. Yang disebut dengan raja'. Raja' ni sentiasa kena ada dalam tubuh badan kita ni. Hari ni kita sambung lagi beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang mengenai raja' ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقطع دوننا ففزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار وذكر الحديث بطوله إلى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستقينا بها قلبه فبشره بالجنة رواه مسلم. Allahu Akbar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia cerita pada satu ketika kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna qu'udan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersama dengan kami ni Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian bila duduk-duduk begitu, kelompok antara 3 sampai 9 orang. Kami duduk ini sendiri. Kemudian dalam keadaan demikian, kemudian berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bangun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila duduk lama tu Rasulullah bangun. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini azhurina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami. Fa abta'a alaina
wa khashina. Tapi bila Rasulullah pergi tu, yang menyebabkan jadi lama je Rasulullah pergi. Tak tahu ke mana Rasulullah pergi ni, untuk Rasulullah datang kembali. Yang menyebabkan wa khashina, kami dah mula rasa bimbang. Kami dah mula rasa bimbang. An yuqta'adunana, yang menyebabkan kami takut-takut kalau berlakunya sesuatu yang tak patut berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafazi'na, kemudian menyebabkan kami ni mula rasa gelisah, rasa tak selesa. Fafazi'na faqumna fakuntu awwala man fazi'a, dan kaminya mula bangun, kemudian kaminya, katanya Abu Hurairah, sayalah orang yang terawal yang pertama rasa takut begitu. Sayalah mula yang datang perasaan tak selesa kerana Rasulullah pergi itu tak tahu ke mana. Kemudian kaminya rasa tak sedap ni. Kemudian dalam keadaan rasa tak sedap tersebut, fakuntu awwal man fazi'a. Abu Hurairah kata, akulah orang yang pertama sekali yang mula-mula rasa tak berapa selesa tersebut. Faqarajtu abtari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyebabkan aku keluar untuk mencari Rasulullah sehinggalah sampai hatta ataitu haitan lil ansar. Aku cari-cari sampailah satu dinding milik orang Ansar. Abu Hurairah kata, aku cari Rasulullah. Kat mana Rasulullah ini? Kemudian aku jumpa di dinding, dekat dengan dinding Ansar tu, Abu Hurairah lalu menceritakan hadis ni agak panjang. Kemudian lalu Abu Hurairah mencerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, idhab faman laqita wara'a hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Katanya Rasulullah kata, kamu pergi bagi tahulah pada sahabat-sahabat yang dianya mencari aku ni sampai ke dinding ini, sampai ke tembok ini. Dia cari aku ni dalam keadaan dia rasa harap berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dianya meyakini asyhadu an la ilaha illallah, alla ilaha illallah, dalam keadaan penuh keyakinan dalam hati dia. Rasulullah sebut demikian. Maka fabashshirhu bil jannah, kabar gembiralah pada dia yang sesungguhnya untuk orang yang demikian itu syurgalah untuk diri dia. Allahu Akbar. Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak suruh kita ni timbul rasa harap dalam jiwa kita ni, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa terhadap yang disebut dengan dalam hidup kita ni keselamatan. Dia tak harap keselamatan pada Rasulullah. Bimbang kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi sesuatu yang membingungkan dan menakutkan. Jadi menyebabkan di waktu ini yang menyebabkan sahabat-sahabat ni mula tak harap pada Allah. Ya Allah, bantulah, selamatkanlah Rasulullah ini. Maknanya tak demikian. Rasulullah kata, siapa-siapa yang ada perasaan ini dalam jiwa dia, penuh dengan keyakinan pada Allah, orang yang macam ni fabashshirhu bil jannah, kabar gembiralah pada dia syurga yang tersedia untuk diri dia. Allahu Akbar. Ini amalan yang kita lakukan dalam hidup kita, amalan hati je. Bukan amalan yang disebut dengan zahir pun, tapi amalan ni amalan hati. Yang dalam diri kita ni sentiasa kita ni timbulkan rasa harap pada Allah. Ni benda yang perlu ada dalam setiap jiwa-jiwa di kalangan orang mukmin. Kitanya tak berharap pada manusia, tapi berharap kepada Allah dalam kehidupan kita. Wa an Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tala qaula Allah ta'ala fi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minal nasi faman tabi'ani fa innahu minni al-ayah. Wa qala Isa sallallahu alaihi wasallam, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Farafa'a yadayhi wa qala Allahumma ummati wa baka. Faqala Allah azza wa jalla, ya Jibril izhab ila Muhammad
wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkik fa'atahu Jibril fa'akhbarahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam faqala Allah ta'ala ya Jibril idhhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wala tasu'uka rawahu Muslim. Allahu akbar. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca. Rasulullah pernah baca tala qaul Allah Taala. Rasulullah baca, iaitu artinya ayat yang mengenai riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebut Rabbi innahun adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu menyesatkan sebahagian besar manusia. Maka barang siapa yang mengikuti aku, maka sesungguhnya ia adalah di kalangan umat-umat aku, golongan aku. Ini Nabi Ibrahim AS sebut demikian. Sampai akhir ayat itu. Nabi Isa AS juga pernah diceritakan dalam firman Allah Ta'ala yang doa dia sebut, kalau jika kamu, yakni Allah, menyiksa mereka, in tu'azibhum, kalau sekiranya kamu, yakni Allah, mengazabkan mereka tersebut di kalangan umat manusia itu, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hamba kamu juga, ya Allah. Ayat yang dua ayat ni merupakan ayat yang kira-kiranya yang menunjukkan bahawa mereka ni mengharapkan Allah. Mengharap dalam jiwa mereka ni tak rasa harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim alaihissalam letak harap pada Allah, ya Allah, Rabbi innahun adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, berhala tu sentiasa menyesatkan manusia. Tapi kalaulah ada yang boleh ikut aku, mereka di kalangan umat aku, di kalangan golongan aku. Nabi Ibrahim AS sebut demikian. Nabi Isa AS pula disebut, in tu'azibhum, kalau kamu azabkan di kalangan umat manusia ni, ya Allah, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka ni hamba kamu. Wa in taghfir lahum, kalau sekiranya kamu mengampunkan dosa-dosa mereka, ya Allah, fa innaka antal azizul hakim. Lalu dia tunjuk bahawa kamu ni azizul hakim, kamu ni maha perkasa dan juga maha bijaksana. Farafa'a yadaihi, lalu diangkat tangan dia, waqal, lalu dalam keadaan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan. Bila baca dua ayat ni, Rasulullah angkat tangan dengan Rasulullah mula berdoa. Doa Rasulullah sebut apa dia? Allahumma ummati, ya Allah, umat aku. Dia diulang demikian. Ya Allah, umat aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sebut umat aku. Wa baka. Kemudian Rasulullah menangis. Bila baca dua ayat tadi, satu ayat yang cerita tentang Nabi Ibrahim AS dengan umat dia. Satu lagi Nabi Isa AS dengan umat dia. Lalu Rasulullah SAW ni nak sebutnya, kalau Nabi Ibrahim berharap pada Allah, Nabi Isa berharap pada Allah, aku ni Nabi juga, aku ni Nabi Muhammad SAW ni tentu perlu berharap lagi terhadap umat aku. Lalu Rasulullah SAW angkat tangan tu Rasulullah sebut ummati, umat aku. Kemudian wabaka, kemudian Rasulullah menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Faqala Allah azza wa jalla. Lalu Allah azza wa jalla bila tengok saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ni, lalu dia berfirman pada malaikat Jibril. Dia sebut pada malaikat Jibril, ya Jibril, idhhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam. Kamu pergi pada Muhammad, sebenarnya Allah lebih mengetahui. Lalu tanya pada dia, apa yang menyebabkan dia menangis? Allah tu sebenarnya dia tahu sebabnya, tapi dia sengaja pergi nak suruh fas'alhu ma yubkik. Tanya dia apa menyebabkan dia menangis. Ini cara Allah nak mengajar manusia. Fa'atahu Jibril, lalu datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang, fa'akhbarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qal,
dan dengan apa yang dikatakan itu. Wa huwa a'lam. Allah lebih tahu apa yang disebut ni. Allah dah tahu dah. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman pada Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad. Kamu pergi balik pada Muhammad. Wahai Jibril, kamu pergi Muhammad dan kata, faqul inna saturdika fi ummatika wala tasu'uka. Sesungguhnya aku telah meredai pada umat kamu dan janganlah kamu ni rasa terbeban dengan apa yang berlaku dan jadi rasa gelisah dengan keadaan ini. Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya oleh kerana kamu tak harap pada umat kamu tu, aku redalah pada umat kamu. Aku reda pada umat kamu dan kamu jangan kamu rasa penatlah, jangan kamu rasa gelisahlah, jangan kamu rasa terbebanlah dengan apa yang berlaku ini kerana harap kamu tu terlalu besar pada dia aku. Tu cara Allah Subhanahu Wa Taala nak menenangkan jiwa dan perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kita ni. Macam kita lah para hadirin sekalian. Sekarang ni kan, kalau kita tengok anak-anak kita kan, datang perasaan bimbang, rasa harapnya kalau sekiranya kita ni, kalau kita mati nanti anak-anak kita membesar dengan cara yang baik. Ini dipanggil harap. Harap yang besar dalam jiwa kita. Akhirnya angkat tangan. Tangan kita ni angkat, ya Allah, kamu jadilah zuriat aku ni zuriat yang salih dan salihah ya Allah. Jangan kamu jadikan zuriat aku ni zuriat yang buruk ya Allah. Kerana bimbang kan, kita ni ada perasaan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita ni, kebimbangan dia tu ada. Rasulullah tu ada perasaan, Allah bagaimanalah umat aku. Sampai bila tengok terhadap Nabi Ibrahim, tengok terhadap Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar je tengok bagaimana keadaan mereka tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni demikian juga pada kita ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang, kalau umat aku ni jadi buruk, kalau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni jadi tak taat pada perintah Allah, ataupun terpana dengan dunia, ataupun terpesona hidup kita dengan kehidupan dunia ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula angkat tangan, ummati Allahumma ummati. Rasulullah sebut demikian, wabaka, yang menyebabkan Rasulullah menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menangis ni menyebabkan Allah suruh tanya, Jibril kamu pergi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah tahu dah, tapi nak jadikan cerita, nak jadikan satu peristiwa dalam hidup ini, lalu menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita apa yang menyebabkan dia menangis. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bagi tahu kepada ya Jibril, izhab ila Muhammad. Kamu pergi balik pada Muhammad, bagi tahu pada Nabi Muhammad itu, inna sanurdika fi ummatik. Sesungguhnya aku telah meredai umat kamu. Allahu Akbar. Allah redha dah pada diri kita ini. Wala tasu'uk, dan janganlah kamu rasa beban dalam hidup kamu kerana perkara-perkara yang terjadi ini sendiri. Allahu Akbar. Meremang bulu roma kita. Bila kita baca hadis macam ni kan, kita semakin letak harap kita kepada Allah dalam hidup kita ni. Ya Allah, kamu tolonglah, bantulah aku ya Allah. Bantulah keluarga aku, bantulah masyarakat aku, bantulah dalam hidup kita ni. Minta sangat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada kamulah kami menjadi hamba dan kepada kamulah kami pohon pertolongan dalam hidup ni. Oleh yang demikian, kamu bantu kami ni ya Allah. Letak rasa harap tu sentiasa hadir dalam hidup kita untuk kita dapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok pada amalan-amalan kita ni kan, rasa takut je pada diri kita. Bimbang dah, tak cukup lagi amalan kita ni. Dan rasa pada diri kita ni harap, ya Allah, kalaupun tak cukup, tapi harap masuk dalam syurga, ya Allah. Ini pada diri kita. Dengan amalan yang kita buat ni. Dalam hidup kita ni, kita buat amalan ni, setakat mana amalan-amalan yang terbaik yang kita lakukan. Tapi dalam masa yang sama, kitanya letak, ya Allah, aku harap pada kamu, ya Allah. Aku nak pada kamu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala jawab, sesungguhnya aku telah redha pada umat kamu, wahai Muhammad. Dan janganlah kamu ni jadi rasa beban
dengan keadaan yang kamu fikir tentang umat-umat kamu nanti. Allahu Akbar. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbangnya dia pada kita. Ada kita ni nak rasa bimbang dengan kita terhadap hubungan kita dengan Rasulullah. Rasulullah tu sentiasa fikir, macam manalah umat aku, macam manalah umat aku. Manakala kita pula tak ada pun perasaan untuk nak digambarkan tentang bagaimana bersungguhnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Allahu Akbar. Wa an Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar faqala ya Mu'az hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibad ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa inna haqqallahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an wa haqqal ibad ala Allah an la yu'adzib man la yushrik bihi syai'an faqultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas qala la tubashshiruhum fayatakillun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu sebut, saya ni biasa duduk belakang Rasulullah. Naik belakang Rasulullah, Mu'az ni ketika mana naik menunggang seekor keldai, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya Mu'az ni. Naik Rasulullah berada kat depan, Mu'az kat belakang. Rasulullah tanya Mu'az, sedap kan, seronok kan? Kalau kita jadi Mu'az ni, bagaimana sempat duduk belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya Mu'az, "Ya Mu'az, hal tadri ma haqqullahu 'alal ibad?" Wahai Mu'az, kamu tahu tak apakah hak Allah atas sekalian hamba-Nya? Dan apa hak hamba-hamba itu ke atas Allah? Maknanya, apa tanggungjawab kita kepada Allah dan apa yang Allah nak balas pada hamba-hambanya? Saya menjawab, Allah dan juga Rasulullah yang lebih mengetahui. Lalu, cara Mu'az ni dia beradab dengan Rasulullah. Dia beradab dengan Rasulullah, dia jawab apa dia? Dia tak jawab sembarangan. Dia jawab apa dia? Allahu wa Rasulahu a'lam. Allah dan juga Rasulullah yang lebih mengetahui. Bagi tahulah ya Rasulullah, senangnya. Tak payahlah nak tunggu saya jawab. Kerana kalau saya jawab pun memang dalam keadaan yang bila kita jawab pun tentu tak betul lagi dengan apa yang dikendaki oleh Allah dan juga Rasul. Oleh yang demikian, ya Rasulullah, kamu bagi tahulah ya Rasulullah, apa benda yang sebenarnya yang Allah dan juga Rasul nak bagi tahu pada kami ni. Qultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Lalu Rasulullah jawab, fa inna haqqallahu 'alal ibad an ya'buduh. Di antara hak Allah ke atas hamba-Nya, di mana kita ni kena tunaikan kita dengan Allah, apa dia? Mesti menjadikan hamba kita kepada dia. An ya'buduh, menghambakan diri kepada Allah. Menjadikan Allah itu yang tempat pengabdian kita, tempat pergantungan kita. Wala yusyriku bihi syai'a, dan jangan syirik pada Allah sikit pun. Maknanya, ni hak hamba kepada Allah yang mesti ditunaikan. Yang ni berhak untuk Allah dapat. Dia panggil demikian daripada kita. Maknanya kalau ditanya, kamu di atas dunia ni, tanggungjawab kamu pada Allah apa dia? Jawab dia, menjadi hamba pada dia. Wajib. Ni tanggungjawab kita kepada Allah. Wa haqqal ibad ala Allah. Hak Allah ke atas hamba pula. Maknanya Allah pula ke atas hamba dia yang Allah tak nak tunai. Allah perlu tunaikan pada hamba dia apa dia? Allah yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Di mana Allah tidak akan mengazabkan walaupun orang itu mensyirik. Sekalipun di mana nak sebutnya, kemudian saya lalu kata, dia sebut demikian. Dia kata, hak Allah ke atas hamba dia, Allah yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Tidak menyiksa siapa yang tidak menyengutukan sesuatu dengan Allah Ta'ala. Hak Allah, di mana walaupun orang tu buat benda yang syirik sekalipun, Allah tak akan azab orang tersebut. Allah tidak azab pada orang tu di atas dunia ini. Saya lalu bertanya balik kepada Rasulullah. Kemudian, fakultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas?
boleh tak saya bagi tahu berita gembira ini pada semua manusia, seluruh manusia ya Rasulullah? Allah mudahnya jadi hamba ni. Jadi hamba ni apa dia? Yang perlunya kitanya jadi hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala hak Allah ke atas hamba, dia tidak akan azab manusia. Tidak azab manusia ni, dia alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Walaupun orang tu orang yang kufur sekalipun tidak diazab di atas dunia ini. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memberitakan ini kepada mereka sebab mereka nanti akan menyerah bulat-bulat tanpa suka beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu jangan la tubashshiruhum. Jangan kamu bagi tahu begitu saja, jangan. Nanti orang tak beramal, orang malas beramal. Bila tahu saja Allah ni tak akan azab kita. Allah tak azab kita ni. Lalu di waktu ini Rasulullah kata dalam keadaan sebegini menyebabkan kamu ni jadi malas untuk nak beramal. Jangan juga demikian. Hak hamba kepada Allah ialah menjadikan diri kita kepada Allah. Kita ni mesti jadi hamba kepada Allah sepenuhnya. Manakala hak Allah ke atas diri kita ni, Allah tak akan azab kita. Bila Rasulullah sebut saja demikian, lalu katanya sahabat ni tanya, Muaz ni tanya balik Rasulullah, boleh tak cerita pada orang ramai cerita ni yang Allah tak akan azab kita sampai bila-bila dan pada orang yang mensyirikkan pada Allah. Katanya Rasulullah, jangan cerita. Kalau kamu cerita nanti orang tanpa maksudnya jangan kamu cerita tanpa kamu menghurai. Kamu kena hurai cerita ni, nanti ramai orang yang malas beramal. Dia akan jadi fayattakilu. Akhirnya di kalangan mereka jadi malas untuk nak buat amalan dalam hidup mereka ini. Wa anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslim idza su'ila fil qabr yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fadhalika qawluhu ta'ala yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah muttafaqun alaih. Daripada Barra bin Azib radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu apabila ditanya dalam kubur, orang Islam ni bila dia masuk dalam kubur ditanya soalan, maka ia akan menyaksikan bahawa dia akan tanya, ma rabbuka. Masuk dalam kubur nanti dia akan sebut ma rabbuka, lalu dia menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Yang demikian itu adalah sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Allah memberikan ketetapan pada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat nanti. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ni maknanya bila kita ni jadi seorang Muslim, ada benda yang kita harap. Harap apa dia? Dalam kubur nanti, bila masuk dalam kubur nanti, kita ditanya, ma rabbuka? Mulut kita secara automatik jawab, Allahu Rabbi, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa buat demikian? Kerana nak gambarkan setiap orang Islam ni, di atas dunia ni, dia sentiasa letak harap kepada Allah. Dia letak rasa harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia masuk dalam kubur, dia boleh jawab terus. Dia boleh jawab terus, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tanda apa dia? Berdasar pada ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, mulut dia tu boleh jawab kerana apa dia? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qaul. Kerana dia telah tetap pendirian dia di atas dunia. Dan waktu mana dia masuk dalam kubur nanti, bil qauli thabit, kata-kata yang tetap dalam hidup dia. Maknanya orang ni tak mudah lompat parti. Orang ni tak mudah untuk nak menggelincirkan telapak kaki dia daripada perjuangan Islam dalam hidup dia. Nak sebutnya gambaran demikian. Bil qawli thabit fil hayatid dunya. Sepanjang dia hidup di atas dunia ini, wa fil akhirah, dan juga di akhirat nanti. Muttafaqun alaih. Ni yang diittifakkan oleh di kalangan kita ni semualah. Dia panggil demikian. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal kafir idza amila hasanatan ut'ima biha ta'matan
من الدنيا وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسنته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاقته وفي رواية إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها رواه مسلم. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, sesungguhnya orang kafir kalau dia ada buat amalan baik, ut'ima biha tu'matan minad dunya, Allah balas segala nikmatan rezeki dia tersebut di dunia lagi, Allah balas. Mana-mana orang kafir yang dia buat benda yang baik, Allah Subhanahu wa taala bagi makan pada dia, bagi kenikmatan di dunia. Balasan yang baik dia buat tu di dunia, Allah balas terus di dunia. Wa ammal mu'min, adapun orang mukmin fa inna Allah taala yudakhiru lahu hasanati fil akhirah. Tapi orang mukmin Allah tangguh segala kebaikan dia di akhirat. Allah tak jadikan kebaikan itu dia letak terus di dunia ini. Tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Manakala orang mukmin yudakhiru lahu hasanati fil akhirah, Allah akan tangguh pergi tolak sampai ke akhirat segala kebaikan dia. Wa yuqibuhu rizqan fid dunya, dan dia diiqabkan ataupun dia memperolehi rezeki di dunia dengan sebab ketaatan dia. Dengan sebab ketaatan dunia ala taqatihi, di atas kemampuan dia, kekuatan diri dia. Rezeki yang ada tu Allah bagi berdasar pada kemampuan yang dia ada lah. Kesedihan dia, kemampuan tenaga dia, kemampuan yang disebut dengan kekuatan yang ada atas muka bumi ini sendiri. Dalam riwayat yang lain disebut, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang mukmin. Dalam riwayat yang lain disebut, inna Allah la yuzlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yuzzi biha fil akhirah. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang mukmin akan kebaikan yang dilakukan. Dengan itu Allah bagi rezeki dia di dunia, dan dengannya pula akan dibalas di hari akhirat nanti. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, maka Allah akan bagi rezeki dia dengan kebaikan-kebaikan yang merupakan hasil amalan dia, kerana Allah Ta'ala di dunia ini sahaja, sehingga apabila dia telah menjadi yakni memasuki ke akhirat, maka sama sekali tidak ada lagi kebaikan-kebaikan baginya yang dapat diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tanya, Ustaz, kenapa kita orang Islam, Ustaz? Orang Islam ni Allah tak bagi terus kaya kita, senang kita, sehat kita di atas dunia ini. Kerana Allah tangguh segala kebaikan ni di akhirat. Biar kamu letak rasa harap pada Allah tu besar. Manakala orang kafir ni Allah balas terus. Dia buat benda yang baik, Allah balas di dunia. Benda yang baik dia. Yang baik dia buat tu Allah balas di dunia. Supaya bila sampai di akhirat, dia tak minta lagi balasan. Kerana dia tak boleh minta dah. Kerana Allah dah balas segala kebaikan dia di dunia yang bersifat sementara ni. Kerana dia tidak ada rasa harap dalam tubuh badan dia ini sendiri. Sebab tu kalau kita tanya, amalan hati yang perlu kita sentiasa buat dalam hidup kita ni apa dia? Rasa harap. Rasa harap pada Allah. Harapnya, ya Allah, moga-moga kita sebut. Moga-moga, mudah-mudahan. Semua kalimah-kalimah ni menunjukkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala ini sendiri. Ni. InsyaAllah kita berhenti setakat ni lah. Kita sambung pada akan datang nanti tentang tajuk yang kita bincangkan ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada diri kita lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.